Teologi Amanat Agung Jakarta. 我代表我们耶加达大使命神学院向你们大家问安。 Senang boleh ada di tengah-tengah saudara untuk membagikan firman Tuhan pada pagi hari ini. 很高兴今天早上可以与大家分享上帝的话。 Kita membuka surat Yakobus, Yakobus pasal 1. 我们翻开雅各书第1章， Yakobus pasal 1 ayat yang kedua sampai yang kelima. 雅各书第1章第2到第5节。 Surat Yakobus pasal 1 ayat yang kedua hingga yang kelima. 雅各书第1章第2到第5节。 Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. 雅各书第1章第2到第5节，我的弟兄们，你们若在百般试炼中，都要以为大喜乐，因为知道你们的信心经过试验，就生忍耐。但忍耐也当成功，使你们成全完备，毫无缺欠。 Mari kita berdoa. 我们再次祷告。 Kami bersyukur pagi ini Tuhan memberi kesempatan kami datang beribadah. 主，感谢你早上给我们来这里敬拜。 Dan kami bersyukur sekali lagi Tuhan juga memberi kesempatan kami membaca dan merenungkan 我 firman-Mu. 们感谢你，我们可以听你的话。 Berikan kepada kami hati dan pikiran yang mau untuk dengar-dengaran firman Tuhan. 给我们有受教的心灵， Dan berikan pertolongan untuk kami bisa melakukan firman itu. 也帮助我们，使我们可以实行你的道。 Berkatilah waktu ini ya Tuhan. 求主你赐福我们听到的时间。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名，我们祷告。 Amin. 阿门。 Ada kalimat-kalimat atau pernyataan-pernyataan yang orang sering kali sebut sebagai kalimat atau pernyataan yang paradoks. 有一句话我们经常听到的，似乎是一些背道而驰的道理。 Saudara, kalimat atau pernyataan yang paradoks adalah kalimat atau pernyataan yang secara sekilas kelihatannya itu tidak logis, kelihatannya aneh, kelihatannya itu membingungkan dan sepertinya berkontradiksi. 一个背道而驰的一个词句，似乎在这里互相争论，好像是不符合我们正常的思想。 Tetapi paradoks itu bukan kontradiksi. 但是其实我们在这里心不是互相对峙， Paradoks itu berisikan kebenaran. 乃是在里面充满着一些的真理。 Paradoks itu memang sepertinya tidak sesuai dengan intuisi kita, ekspektasi kita, common sense kita, tetapi pada dasarnya itu adalah benar. 我们的辩证法是否是不合逻辑，是不能使我们接受，但其实它是真正的道理。 Di dalam Alkitab kita menemukan beberapa kalimat atau pernyataan yang paradoks. 在圣经里面有许多是这样互相不符合的一些事情。 Ada ayat di dalam kitab Amsal yang berbunyi seperti ini. 箴言书经常是这么说。 Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. 有的时候他们相人施舍，但他们却是更加的富足。 Ada yang menghemat luar biasa namun selalu kekurangan. 他们在那里不断的节俭或节省，但是他们常常是缺少。 Setelah itu kalimat paradoks. 这是非常辩证的一句说。 Yesus pernah berkata, 耶稣圣经说： barang siapa ingin menjadi besar, hendaklah dia menjadi pelayanmu. 凡每一个人想被升高，他要成为众人的仆人。 Barang siapa ingin menjadi terkemuka, dia harus jadi hamba. 那么谁要至高的，他们就要像一个谦卑，成为一个奴仆。 Setelah itu kalimat paradoks. 这是非常有一个不符合的。 Paulus pernah berkata, jikalau aku lemah, maka aku kuat. 保罗说：“当我在软弱的时候，我就得着能力。” Setelah itu kalimat-kalimat paradoks. 这是非常有辩证的一个。 Secara sekilas membingungkan kita. 似乎看来我们看到是像我们不能理解的， Mungkin tidak bisa kita langsung mengerti. 我们不能直接明白这些道理。 Tetapi kalau kita mengertinya dan dengan tepat mengertinya, maka mengandung kebenaran yang dalam dan penting. 但是若是我们真正可以抓住这个重点，那么我们就可以知道其中有非常丰富的一些真理。 Saudara, kebenaran-kebenaran paradoks itu menunjukkan
saudara kita bahwa Allah itu bekerja melampaui ekspektasi manusia. 在这个真理里面，上帝的工作是超越我们每一个人类的思想。 Allah bisa bekerja melampaui common sense-nya manusia. 人是可以借着我们的思想所可以造出的， Dan itu memang membuktikan Allah berbeda dengan manusia. 这是人与上帝的思想的不同。 Yang mungkin manusia pikirkan harusnya begini, Allah bisa membawa ke arah yang lain. 可能人造人的思想应该是经过这个路的思想，但是上帝的思想却是不一样的。 Saudara, hari ini kita membaca Yakobus pasal 1 dan ada kalimat paradoks di sana. 今天我们所读的雅各书第1章，就是有一些辩证的一些道理， Ayat yang kedua. 那就是第2节。 Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan atau sukacita apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. 我们要认为一个大喜乐，若是我们这个时候跌在试探中间。 Saudara, kata pencobaan di sini harusnya diterjemahkan ujian atau kesulitan. 这个试探呢，就是我们经过考验或困难的意思。 Anggaplah sebagai satu kebahagiaan, sebagai satu sukacita kalau jatuh ke dalam ujian atau kesulitan. 我们要认为大大的喜乐，若是我们跌在过患跟这个试探中间。 Alkitab Bahasa Indonesia masa kini menerjemahkan, saudara-saudara, kalau kalian mengalami berbagai macam cobaan, hendaklah kalian merasa beruntung. 因你们翻译，若是你甚至在试探困难中间，你要感到你是很幸运的。 Saudara, ini paradoks. 这是非常有辩证的一些道理。 Bagaimana bisa kebahagiaan dan sukacita dikaitkan dengan kesulitan dan ujian? 我们怎样在困难中间，我们就以我们的试验互相配合。 Saudara, mari kita lihat dengan baik perikop ini. 我们再一次仔细的看这段经 Ada 文， beberapa hal yang kita perhatikan di 有一 sini. 些事样我们所要注意的。 Saudara, yang pertama, ujian atau kesulitan itu memang sesuatu yang umumnya kita tidak inginkan dan umumnya kita itu tidak antisipasi, tetapi tidak bisa dihindari pada waktu mendatangi kita. 第一样试验或者是困难，是不能我们在前面预测，但是它是随时可以来到我们中间。 Saudara, Yakobus berbicara tentang kehidupan yang punya satu resiko, 雅各告诉我们，在我们的生命里面，我们要负起许多的责任， yaitu resiko jatuh ke dalam ujian atau 那就 kesulitan. 是我们要有机会跌在试探试炼中间， Jatuh ke dalam. 我们跌在更深入的， Saudara, itu bukan kesengajaan. 这并不是故意的。 Tetapi satu pengalaman yang tidak diantisipasi, bahkan tidak di-welcome oleh kita. 但是这个经验是不能预测，或者是我们所不喜欢的。 Ada cerita tentang orang Samaria yang dirampok yang dikatakan dia jatuh ke tangan perampok. 有一个故事告诉我们，撒玛利亚人在这个跌在罪人中间， Dia tidak sengaja cari untuk dirampok. 他不故意走那一条路，被人家所抢劫。 Tetapi di dalam perjalanan tiba-tiba dia dirampok. 但是在路途中间，他被人所抢劫了， Ini pengertian jatuh ke dalam. 这就是跌在里面了。 Jadi saudara, Yakobus tidak berbicara tentang sesuatu yang sengaja dicari-cari. 雅各并不是在这里提到是我们故意在那里找的。 Ujian kesulitan itu umumnya bersifat unwelcome, tidak di-welcome oleh kita, atau unexpected, tidak diharapkan oleh kita. 试炼，那就是我们不想望、不渴望可以临到我们身上的一些事。 Tetapi kalau itu mendatangi kita, kita tidak bisa menghindari. 但是这些事情来到我们，却不能避免。 Tidak ada satupun yang kita bisa lakukan untuk mencegah datangnya ujian atau kesulitan itu. 没有一样我们可以避免，若是试探、试炼更困难来到我们中间。 Ujian kesulitan bisa datang kepada siapapun, termasuk orang-orang percaya. 试炼或者困难，随时包括我们信主的人，随时可以来到。 Maka Yakobus memulai dengan sebutan saudara-saudaraku. 因此雅各开始说：“我的弟兄啊， Ini orang-orang percaya. 这是相信主圣的人。” Maka kalau ada orang percaya mengatakan bahwa tidak akan ada ujian kesulitan di dalam hidupnya, maka bisa terkejut pada waktu itu terjadi. 若是有一些人是没有听过这些道理，若是发生的时候，他就感到惊奇。 Saudara, tidak selamanya segala sesuatu itu akan berjalan sesuai dengan yang kita mau dan kita inginkan. 并不是每一样事情是可以使我们随心所欲所得要的。 Pengkhotbah pasal 3 berkata
untuk segala sesuatu ada waktunya. 传道书告诉我们，每一样事情都有它的时间。 Termasuk di dalam list daftar di Pengkhotbah 3 ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk merugi. 包括在那里记载，我们有机会在那里爱哭，在我们喜乐，在我们受活，或者是我们受损。 Saudara, jujur saja kita lebih ingin untuk tertawa daripada menangis. 我们大家都喜欢，我们要哈哈大笑，比起在那里哭泣。 Jujur saja kita lebih ingin untuk mendapatkan keuntungan daripada merugi. 我们要得到收获，以及我们吃亏。 Tetapi hidup tidak selalu seperti itu. 但是我们的生命却不是这个样子。 Maka Yakobus mengatakan ada resiko kita bisa jatuh ke dalam. 因此，雅各书说，我们有后果，我们跌在其中。 Hal kedua, 第二样， ujian atau kesulitan itu bersifat atau beragam jenisnya. 试炼和困难是有许多的方式。 Dikatakan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai ujian. 若是你跌在诸般的试炼中间， Kesulitan ujian itu beragam bentuknya. 困难试炼是我们很难承担的。 Ada ujian yang datang atau kesulitan yang datang karena memang kita ini manusia. 有些试炼困难呢，是因着我们是为了人， Kita bisa sakit, kita bisa terluka, 我们生病，我们受伤， kita bisa terpleset, kita bisa terjatuh. 我们可以滑倒在那里跌下来。 2 hari yang lalu ada seorang jemaat yang saya kenal turun dari angkot di Jakarta, terpleset, jatuh, kakinya patah, dan sekarang harus mengalami perawatan yang cukup luar 2 biasa. 天前，我们的会友在公共车上下车的时候，他跌倒受伤，他现在在医院留医。 Ada ujian kesulitan yang terjadi karena kita hidup di dunia yang berdosa ini. 有试炼困难，因着我们活在罪恶的世界里面， Kita dijahati oleh orang lain. 许多人要这样受害我们， Kita jadi korban kesembronoan orang 我 lain. 们成为一些不负责任的人的一个牺牲品， Kita bisa jadi korban terorisme. 我们成为这个恐怖分子的一个牺牲品。 Ada ujian yang datang karena iman kita. 一些试炼来到，是因着我们的信心。 Setan dan dunia tidak suka melihat kita beriman dan ingin menghancurkan kita. 世界不喜欢看到我们的信仰，想把我们毁灭。 Setelah masih banyak jenis-jenis yang lain. 还有许多的方式， Kita bisa jadi korban bencana alam. 我们成为我们天灾的一个牺牲品。 Jadi Yakobus mengatakan berbagai-bagai, many kinds. 雅各告诉我们诸般的试炼， Saudara, termasuk di dalamnya kemiskinan mungkin, kebangkrutan, penyakit, kesepian, kekecewaan, duka cita, dan sebagainya. 包括我们疾病、我们受伤、我们吃亏，还有许多的困难， Ada yang besar, ada yang kecil. 有大小的困难， Ada yang singkat, ada yang lama. 有的是一阵子，有的是要长久的时间， Ada yang menyerang kita pribadi, ada yang menyerang keluarga kita. 有的是侵袭我们本身，有的侵袭我们的家庭的成员。 Ada yang menyerang kesehatan kita, ada yang menyerang keuangan 有 kita. 时候我们的身体受到侵袭，或者是我们经济上的侵袭。 Ada yang terjadi dengan bisnis kita, ada yang terjadi dengan pernikahan 有 kita. 的在我们的事业的一些问题，是我们婚姻的问题； Ada yang diakibatkan oleh tindakan orang lain, ada yang diakibatkan oleh bencana 有 alam. 的是因为别人在那里害我们，或者是因着我们受到天灾。 Saudara, tidak ada orang yang tidak mengalami ujian atau kesulitan. 没有一个人可以逃脱我们所发生的困难跟试验。 Apa yang kita alami di tahun 2016 mungkin tidak sama dengan apa yang kita alami di tahun 2017. 2016年所遭遇的一些事情，我们也不能预测2017所要发生的事。 Saya setuju sekali tadi salah satu lagu yang kita nyanyikan, banyak hal yang kan terjadi yang kita tidak tahu. 我们很赞成刚才所听得到讲那个诗歌，明天就要发生，我们却不知道。 Sudah seringkali pada waktu kita menghadapi ujian kesulitan, kita mengasihani diri kita 当我 sendiri. 们经历困难的时候，我们就在那里怨天尤人。 Kita seperti merasa kok saya sendirian dan kenapa hanya saya mengalami 我 ini. 们觉得为什么我们如何孤单，为何发生在我们身上？ Tapi pada waktu kita membuka mata kita dan mendengarkan juga sharing dari orang lain, kita akan melihat ternyata orang-orang lain juga punya kesulitan, punya ujiannya 当我 sendiri. 们睁大眼睛再次观察别人所遭遇的事情，其实他们所遭遇的，我也是跟我们所遭遇的一样。 Itu hal kedua.
这就是第二样。 Hal ketiga, 第三样， ujian kesulitan itu memang umumnya tidak menyenangkan, 试炼困难是我们所不喜欢的， umumnya tidak enak, 是很不舒服的， bisa mendatangkan kesedihan dan pergumulan. 它给我们带来忧伤，还有一些很大的征战。 Tetapi Yakobus mengajak kita untuk melihat aspek atau tujuan positif atau baik. 但是 tujuan 雅各 baiknya. 却在这里给我们以正面的看法来对付。 Ayat 3 ayat 4 berkata begini, sebab kamu 第三、第 tahu 四节， bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. 你们中间若有缺， Ayat 3 dan 4. 因为知道你们的信心经过试验，就生忍耐。但忍耐也当成功，使你们成全完备。 Saudara, ujian terhadap imanmu 在信心的受到考验， seperti emas yang diuji untuk menguji kemurniannya. 就像金受到精金，可以达到精金。 Saudara, berbagai kesulitan ujian ini menguji iman kita. 借着困难跟试验来试验我们的信心。 Mau menyingkapkan bagaimana kondisi iman kita. 我们要知道我们的信心到底是如何。 Saudara, jangan salah mengerti di sini. 我们不要产生这个误解。 Allah menguji kita untuk bukan dengan tujuan untuk tahu bagaimana kondisi iman kita. 上帝试验我们，并不是因着想知道你信心的情况。 Allah Maha tahu, Dia pasti tahu kondisi iman kita. 上帝是无所不知，他知道我们的处境。 Jadi ujian terhadap iman itu bukan dengan tujuan supaya Allah tahu bagaimana kemurnian iman kita. 试验与困难，并不是上帝想知道我们的信心达到如何的程度， Tetapi supaya kita, saudara dan saya, tahu kondisi iman kita 但是 bagaimana. 使你我知道我们灵性的处境。 Saudara, pada waktu segala sesuatu berjalan baik dan lancar, gampang sekali kita tuh menjadi spiritual atau rohani. 当每一个事样发生在我们身上顺境的时候，我们就成为一个属灵的人。 Pada waktu segala sesuatu berjalan lancar, kita tidak merasa ada masalah dengan iman kita. 当我们一帆风顺的时候，我们就不会发生我们信仰有什么问题。 Tetapi pada saat ujian dan kesulitan datang, akan terbukti bagaimana kondisi iman kita itu. 但是在困难试炼的时候，我们可以证明我们信心的程度。 Jadi ini ada satu tujuan positif supaya kita tahu siapa kita nih. 那就是一个正面的目的，是我们可以知道我们自己。 Dan lebih lanjut Yakobus berkata bahwa ujian itu menghasilkan ketekunan. 接下来就是试炼生忍耐。 Saudara, gambaran ketekunan itu gambaran seorang membawa beban berat, berjalan dengan beban berat itu dan bisa berjalan dengan lama. 忍耐呢，就是一个人挑起很重的重担，但我们可以继续不断在那里行走， Memberikan kekuatan ketabahan. 给我们再一次有力量，给我们有忍耐。 Tapi saudara perhatikan, ketekunan bukan tujuan akhir. 我们要记得，这个忍耐并不是最后的一个目的， Tetapi ketekunan itu seperti satu proses membawa kepada kematangan dan kesempurnaan. 但是忍耐是一个过程，是我们可以达到有更成熟，或者是更加的顺服。 Digambarkan seperti buah yang matang. 在这里描写到像一个成熟的果子， Dipakai satu istilah, yaitu istilah sempurna. 这里所用的词句呢，就是得以完全。 Saudara, ini menggambarkan seseorang yang memiliki keyakinan yang kuat di dalam Tuhan. 在这里描写到一个人对主有一个充足的信心， Menggambarkan seseorang yang memiliki ketetapan hati untuk bertahan. 来描写一个我们坚定不移在那里持守。 Menggambarkan seseorang yang memiliki karakter yang kuat dan 在这 stabil. 里描写到我们有一个更加稳定的一个信心。 Jadi berbagai ujian, berbagai kesulitan punya tujuan akhir ke sana. 诸般的试炼困难，我们最终的目的是到了哪里？ Sekali lagi, bukan ketekunan tujuan akhirnya. 我们再一次，并不是忍耐是最后的结果， Tapi ketekunan seperti satu proses membawa pada tujuan akhir. 乃是忍耐，那就是一个过程，把我们带到最后的结果。 Dan sudah perhatikan tujuan akhir di sini tidaklah sesuatu berkat yang bersifat fisik atau materi. 我们知道，在最后的结果，并不是一个有形的、舒适的一个上帝所赐福的。 Martin Luther, tokoh reformator terkenal, suka baca buku. 马丁路的一个改革家，是他喜欢看书， Dia punya banyak buku di perpustakaannya. 他在他的图书室很多的书。 Tapi satu kali dia berkata begini, 有一天他这么说 "The very best book in my library," buku yang terbaik di perpustakaanku adalah
kesulitan atau 在 ujian. 在我的图书馆的一本书，那就最大就是那个困难。 Ujian atau kesulitan dia katakan the very best book in my library. 那就是最大的困难，就是在我的图书室所看的。 Saudara C.S. Lewis, seorang tokoh apologetika pernah berkata begini, 路易斯他是一个辩证学的一个权威。 pada saat keadaan lancar dan baik, 当我们一帆风顺的时候， seringkali suara Tuhan itu hanya seperti bisikan. 上帝的话经常只是在那里，我们用细声的声音来倾听。 Dan seperti bisikan maka mungkin kita itu tidak bisa mendengarnya dengan baik. 就像这个絮语在我们耳边，我们不能清楚的听到。 Tetapi penderitaan, kesulitan, ujian itu seperti suara keras dari Tuhan. 但是试炼困难是否是上帝对你大声说话？ Seperti megafon dari Tuhan. 就像那个播音机是上帝所跟你讲话。 Karena mungkin kita itu sudah tidak dengar 因 lagi. 此，我们大概是我们不再听他的声音， Sehingga Tuhan itu mungkin harus berteriak. 因此上帝在那里呼喊。 Saudara, Paulus, seorang tokoh yang kita kenal di dalam perjanjian baru, memiliki apa yang disebut sebagai duri dalam daging. 保罗在我们的信约圣经信心为人，那就是他身上的一根刺。 Kita tidak tahu apa itu. 我们不知道那刺是什么。 Ada banyak perdebatan tentang apa itu duri dalam 许 daging. 多神学家在那里做过辩论，到底他所指的刺是什么？ Ada yang mengatakan itu penyakit, ada yang mengatakan itu kelemahan-kelemahan lainnya. 有的是一种疾病，或者是他的一些的软弱。 Tapi yang jelas duri itu tidak enak. 很清楚的，刺对他是不舒服的。 Duri itu sepertinya menusuk-nusuk dia dengan sangat tidak nyaman 那一 sekali. 根刺一直不断刺，叫得他感到一身不舒服。 Dan dikatakan oleh Paulus, 3 kali aku minta Tuhan cabut duri ini. 保罗说：“我曾经3次求主将这个刺拔掉， Tuhan tidak cabut. 但是上帝却没有把它拔掉。 Tuhan justru menjawab, my grace is sufficient for you. Anugerahku cukup bagimu. 上帝说：‘我的恩典够你用。’ Dan Paulus bisa menerima itu. 保罗是接受这一句上帝的话， Bahkan dikatakan dia bisa bersukacita di dalam duri itu. 因此他说：‘我在困难中间，我仍然喜乐。’ Kenapa? 为什么呢？ Karena Paulus mengatakan duri dalam daging itu diberikan supaya aku jangan meninggikan diri. 因为这根刺刺在我身上，使我不感到自高， Supaya aku jangan sombong. 使我不感到骄傲。 Paulus memiliki begitu banyak kelebihan yang luar biasa. 上帝是保罗是这样许多的独特的一个特点， Dia memiliki begitu banyak pengalaman yang luar biasa. 他经历到许多非常惊人的经验。 Tuhan tahu dia bisa sombong. 上帝知道这个可以形成他骄傲， Tuhan izinkan duri dalam daging 因 itu. 此上帝准许刺在他身上， Supaya aku jangan meninggikan diri. 使我不自高。 Tuhan Yesus datang ke dalam dunia sebagai manusia. 耶稣来到世间，成为人子。 Di surat Ibrani disebutkan dia dicobai, diuji, sama seperti kita. 希伯来书他所试炼、所试探，就像我们一样。 Dan di surat Ibrani ada satu ayat yang berkata begini, sekalipun dia adalah anak, dia belajar taat dari apa yang dideritanya. 希伯来书在这里告诉我们，虽然他是人子，但他却要完全顺服，当他经过困难。 Bayangkan, Yesus sebagai manusia dikatakan apa? Perlu belajar taat. 耶稣成为人子，他还要学习顺服。 Belajar taat melalui apa? 他学习顺服是经过什么呢？ Belajar taat melalui penderitaannya. 那是借着他在世上受苦。 Saudara, inilah yang dipaparkan oleh Yakobus. 这就是雅各书在这里所提。 Sehingga dia bisa berkata, anggaplah sebagai satu kebahagiaan dan sukacita apabila jatuh ke dalam berbagai-bagai ujian atau kesulitan. 因此这里所说的，若是你跌在困难试探中间，你要认为喜乐。 Saudara perhatikan baik-baik. 我们要注意， Alasan untuk bahagia atau alasan untuk sukacita bukan terletak di ujian atau kesulitannya. 我们达到幸福，并不是因着我们在那里经过试炼困难， Tetapi alasan untuk bersukacita, berbahagia terletak pada hasil dari proses ujian itu. 但是我们喜乐或者说试炼，那就是经过一个过程可以达到的。
Maka salah kalau ada orang berkata, kalau orang Kristen menghadapi ujian, kesulitan, nggak boleh nangis, nggak boleh sedih, tertawa, tersenyum karena apa? Kita harus bersuka cita. 因此，有些人这么错误的思想，若是我们上帝的儿子，受到困难试炼，我们要仍然喜乐，在那里笑， Bukan itu 并 poinnya 不 Yakobus. 是在这里所指雅各所指的。 Waktu kita jatuh ke dalam ujian, kesulitan, mungkin kita bisa nangis. 当我们在试炼困难，我们在那里哀哭， Kita bisa sedih, kita bisa takut, kita bisa 我 bergumul. 们伤心，我们害怕，我们挣扎。 Di momen itu kita tidak bisa bersuka cita. 在这样的时刻，我们就不能喜乐。 Di momen itu kita tidak akan bisa mengatakan saya bahagia. 这样的喜乐，这样的时刻，我们不能说我们的幸福。 Tetapi di tengah-tengah kesulitan, pergumulan, dan ketidaknyamanan itu, Yakobus mengajak, ayo lihat ini satu proses yang punya satu tujuan baik. 但是在困难试炼的时候，雅各告诉我们，让我们来看，这是非常美丽的过程。 Mengajak untuk punya satu komitmen, sikap, respon yang benar terhadap peristiwa-peristiwa kesulitan yang terjadi. 再次把我们带到对我们所发生的困难试炼，那是一个非常喜乐的一件事情。 Banyak hal di dalam hidup kita yang terjadi tidak bisa kita kontrol. 在我们的生命里面所遭遇的是我们不能所掌控的， Tapi kita bisa mengontrol bagaimana kita berespon terhadapnya. 但是我们可以掌控我们怎样来做一个我们的看法。 Kita bisa mengontrol apa yang kita pikirkan dan bagaimana kita berespon terhadap 我 yang 们可 terjadi 以 itu. 掌控对一件事情的看法，我们是这样对 Jikalau 待。 kita bisa demikian, maka kita tidak akan tetap dan terpuruk terus di dalam kesedihan, pergumulan. 如果是我们有这样的智慧，因此我们在困难试炼呢，我们就不会感到烦恼。 Sukacita akan muncul pada saat seseorang sadar ada nilai-nilai yang bernilai, yang sangat penting yang muncul melalui proses ujian itu. 当一个人觉悟到这样的世界的时候，因此当他经过困难试炼的时候，他就可以产生心中的喜乐。 Dan nilai-nilai yang kita pegang sangat menentukan bagaimana evaluasi kita terhadap ujian dan kesulitan. 这个价值我们所抓住的是成为我们在神面前的反省，维护我们遭遇这样的困难和试炼。 Saya percaya mayoritas saudara di sini tahu ayat yang terkenal di dalam Alkitab Roma 8:28. 我相信大家都很熟悉罗马书8章28节这里所提的。 Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. 在这里呢，就是说万事都相效力，叫爱主的人的益处，所知道的人预先效法他儿子的模样。 Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, 万事都互相效力， termasuk ujian dan kesulitan, 那就是我们所遭遇的试炼困难， untuk mendatangkan kebaikan, 为我们带来好处， untuk memberikan pemberian yang baik. 来赐给我们最好的。 Tapi sayangnya banyak orang berhenti cuma di ayat 28. 但非常的可惜，我们只是停在28节所提的。 Banyak orang menafsirkan kebaikan itu misalnya seperti ini, saya bangkrut, tapi kemudian Tuhan buat saya bisa bangkit lagi dan sukses secara 许 bisnis. 多人虽然是我们在生意上倒闭，但是总有一天上帝把我们再次抬高。 Ada yang menafsirkan bahwa saya susah karena apa? Putus pacaran, tapi berdasarkan Roma 8:28 ada kebaikan, saya akan dapat pacar yang lebih cakep, lebih kaya, lebih ganteng. 有人这样解释：虽然我在失恋，但是上帝总有一天把我再一次提升，成为更加顺利。 Atau saya mengalami penyakit dan kemudian kebaikannya itu apa? Saya disembuhkan. 或者是我经过疾病，那就是为我带来好处，我可以蒙医治。 Saudara, saya tidak mengatakan Allah tidak bisa berbuat seperti itu. 我们并不是不相信上帝能行这样的事， Kalau Allah mau lakukan itu, dia bisa 但 lakukan. 是上帝要行就是他愿意的话。 Tetapi kalau saudara baca baik-baik Roma 8:28, kebaikan yang dimaksud bukan itu. 若是我们所读的，我们带来好处，并不是我们所看到的。 Maka ayat 28, ada kalimat sambungannya. 因此28节接下去有说的话， Dikatakan di ayat 29-nya, sebab semua orang yang dipilihnya, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran
anaknya. 那就是因为他预先所知道的人，就预先定下效法他儿子的模样。 Saudara, pandangan kita tentang kebaikan berbeda dengan apa yang Allah pikirkan tentang kebaikan itu. 我们对好处的看法，与上帝对好处的看法却是不一样的。 Kebaikan di pasal Roma 8:28 diartikan di ayat 29-nya sebagai keserupaan dengan Kristus. 在罗马书8章29节所提的好处是，那就是我们可以效法基督耶稣的模样， Menjadi serupa dengan gambaran anaknya. 我们可以成为像人子的一个模样一样。 Saudara, ini satu pembentukan karakter. 那就是在那里塑造我们的人格。 Jadi konotasi pemberian yang baik atau kebaikan itu perlu untuk kita pikir ulang. 上帝所赐给我们的好处，我们要重新再一次思想。 Karena tidak selalu itu berwujud dalam bentuk hal-hal yang nyaman, dalam bentuk hal-hal materi, dalam bentuk kesuksesan dan 在 sebagainya. 这里所指的，并不是我们一定达到一些成功或者一些好事。 Hal-hal baik membentuk hidup kita. 好事在我们的再次塑造我们， Hal-hal buruk juga membentuk hidup kita. 然后坏的事件也再次塑造我们， Kesuksesan membentuk hidup kita. 成功塑造我们的生命， Kegagalan juga membentuk hidup 失 kita. 败再次塑造我们的生命。 Membentuk ke arah apa? 我们被塑造朝向哪一个方向？ Roma 8:28 dan 29 mengatakan membentuk kepada keserupaan dengan gambaran anaknya. 那就是我们可以达到像耶稣那样的模样。 Setiap kali kita lupa kebenaran ini, 我们经常忘记这些真理， maka kita akan menjadi frustrasi pada waktu ujian dan kesulitan 因 itu 此， datang. 当我们经过困难试炼，我们就在那里感到失望。 Karena kita mengklaim Roma 8:28 secara salah. 因此，我们对罗马书8章28节的一个了解是错误的。 Kita akan bisa protes kepada Tuhan dan bertanya, mana bukti janji Roma 8:28 yang mengatakan ada kebaikan? 我们在那里指责上帝，你所说的在罗马书8章28节为我们带来好处。 Saudara, pemberian terbaik dari Tuhan bukan materi. 上帝对我们的赐给，并不是在物质上。 Pemberian terbaik dari Tuhan melalui ujian dan kesulitan adalah pembentukan diri kita, karakter kita makin menyerupai Yesus. 上帝给我们的赐福，乃是经过困难试炼，使我们可以达到像耶稣基督的模样。 Kiranya kebenaran ini betul-betul meresap masuk di benak kita. 让这些真理再一次深刻记载在我们的脑海里面。 Yakobus 1 ayat yang kelima yang tadi kita baca berkata begini. 雅各书1章5节这里所说的。 Apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan pada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. 你们中间若有缺少智慧的，应当求那呵斥于众人，也不斥责人的上帝。 Kenapa minta hikmat? 为何我们求智慧？ Umumnya kita waktu menghadapi ujian dan kesulitan akan minta kekuatan. 当我们试炼达到的时候，我们要求上帝给我们有力量。 Tapi di sini diajarkan bukan minta kekuatan, 但是这里面说，我们求力量， minta hikmat. 我们要求智慧。 Sudah kita tahu hikmat terkait dengan pengetahuan. 智慧就是我们的一个修饰， Tetapi hikmat bukan hanya pengetahuan. 但是却不是一知识罢了。 Hikmat itu pengetahuan yang ada di benak kita dan terwujud nyata di dalam tingkah laku. 智慧这个知识，那就是我们有智慧来可以实行在我们的生活里面。 Hikmat itu artinya kita tahu dan kita melakukan apa yang kita tahu. 智慧意思是说，我们已经知道，那么我们所行照着我们的知识。 Yakobus bukan mengajar kita untuk segera langsung minta kekuatan. 雅各并不是教导我们要向上帝求我们的力量， Tapi Yakobus minta supaya pikiran kita dipenuhi dengan kebenaran dan pengetahuan ini. 但是雅各告诉我们，我们要追求上帝给我们头脑上的智慧与智慧。 Di mana dia percaya kalau kebenaran itu, pengetahuan itu meresap dengan kuat, dengan baik. Jadi mindset kita akan berpengaruh bagaimana kita berespon terhadap ujian dan 那 kesulitan 就 itu. 是当我们得到了这些真理的知识，使我们以真理的知识来面对我们所发生的一些事。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Setiap kali kami belajar firman-Mu ya Tuhan,
主，我们每次学习你的话， tolonglah itu tidak hanya menjadi satu pengetahuan yang hanya berhenti sebagai pengetahuan, 教导我们并不是只是头脑上的知识， tetapi itu betul-betul menjadi mindset diri kami, 乃是成为我们在脑海里面的一个主要的思想， menjadi pengetahuan kebenaran yang bukan hanya kami percaya dan yakini, 并不是成为一个思想是我们所渴望的， tapi menjadi pengetahuan kebenaran yang betul-betul meresap masuk dan berpengaruh kepada tingkah laku hidup 乃是 kami. 成为一个知识来操控我们在生命所遭遇的每样事。 Hari ini kami belajar satu kebenaran lagi. 今天我们学习了这个真理， Biarlah itu boleh meresap dengan kuat, 在此帮助深刻记在我们的脑海里面， menjadi sesuatu yang bukan hanya kami tahu dan kami pegang, 成为一个知识，并不是单单我们知道， tapi tertanam kuat dan berdampak untuk hidup kami. 但是深刻在我们心中，对我们所遭遇的带来好处。 Memiliki keyakinan bahwa Tuhan tetap memberikan pemberian-pemberian baik termasuk dalam momen-momen ujian dan 是我 kesulitan. 们持有信心，我们可以达到在困难中间，这是对我们的一个好处。 Dan keyakinan adanya kebaikan itulah yang membuat kami kuat dan bertahan. 使我们的信心更加坚固， Tolonglah kami mengerti firman-Mu 帮助我们可以了解你的话， dan menerapkannya dalam hidup 可 kami. 以实行在我们的生命里面。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名，我们祷告， Amin. 阿门。 Thank you, Pak.